qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kita zikirlah sebelum tunggu masuk waktu pukul 8. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam ke udara dalam siaran langsung live diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang mana kita setiap minggu kita ke udara untuk berkongsi serba sedikit tentang kaedah-kaedah dalam pendidikan anak-anak dalam Islam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala bagi kesempatan, bagi kita masa, bagi kita hidayah, petunjuk untuk kita terus beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Alhamdulillah. Hadirin, hadirat, sini penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Bila kita membicarakan tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam ni, kita flashback sikit
apa yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ni kan. Sebelum kita masuk hari ni, tajuk yang baru tentang kaedah pengukuhan. Jadi kita ulang balik. Kita ada 5 kaedah pengukuhan yang diketengahkan oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan ini, iaitu yang kelima, 5 perkara tersebut: pengukuhan akidah, pengukuhan rohani, yang ketiga pengukuhan pemikiran, yang keempat pengukuhan sosial, dan yang kelima pengukuhan jasmani. Alhamdulillah kita telah melalui 4, kita telah berbincang, berkongsi 4 pengukuhan pendidikan sebelum ni kan. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada pengukuhan yang kelima, iaitu pengukuhan jasmani. Pengukuhan jasmani. Okay, saya baca sikit dia punya teks ya. Lepas tu kita boleh buat sharing sedikit, perkongsian. Dalam muka surat 279, siapa ada kitab ni boleh tengok muka surat 279, pengukuhan jasmani. Antara kaedah bermanfaat yang digariskan oleh Islam dalam mendidik masyarakat Islam supaya sentiasa dalam keadaan jasmani yang baik dan sihat adalah mengisi masa lapang anak dengan aktiviti-aktiviti jihad, latihan-latihan tentera dan aktiviti-aktiviti sukan mengikut peluang serta keadaan anak. Ini kerana prinsip-prinsip Islam yang lurus tidak memisahkan antara kesungguhan dan hiburan, serta meraihkan keperluan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Ini bermakna Islam menekankan aspek pengukuhan jasmani dan penyucian jiwa secara sama rata. Tidak ada perbezaan antara keduanya kerana aspek pengukuhan jasmani dan penyucian jiwa dituntut oleh Islam. Oleh itu menjadi keutamaan bagi pendidik memberikan penekanan kepada aspek pengukuhan kesihatan dan jasmani sejak anak mula berfikir. Penuhi masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada kesihatan, kekuatan dan kecergasan fizikal. Jadi aspek ini penting atas 3 sebab, iaitu yang pertama, anak kecil mempunyai masa yang lapang. Yang kedua, memelihara diri anak daripada sebarang penyakit. Yang ketiga, membiasakan anak dengan aktiviti sukan dan berjihad sejak kecil. Masya Allah. Inilah antara keindahan ajaran Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita faham bahawa Islam ini sifatnya syumul, iaitu merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Betapa indahnya, cantiknya Islam ini, ianya adalah disebut sebagai ad-din, iaitu cara hidup. Cara hidup ni maksudnya cara hidup lah. Kita hidup. Selagi mana kita hidup, setiap apa yang kita buat itu dalam kehidupan kita ada ajarannya yang lengkap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita hidup ni sentiasa ada garis panduan daripada Allah Taala bagaimana untuk menghadapi kehidupan ini. Kan? Ini keindahan ajaran Islam. Dan betapa indahnya Islam ini, ianya menitik beratkan kalau dalam pendidikan ini bukan hanya sekadar rohani, bukan hanya sekadar pemikiran, bukan hanya sekadar dalaman, tetapi juga ia menitik beratkan tentang jasmani, fizikal kita. Kan? Nanti kita tengoklah macam mana hadis-hadis Nabi SAW yang dibawa, yang dikongsi kepada kita, untuk kita boleh amalkan sama-sama. Dari sudut pemakanan contohnya, bagaimana Nabi SAW memberi garis panduan kepada kita, tunjuk ajar macam mana nak makan, apa makanan yang boleh dimakan, apa makanan yang tak boleh dimakan, yang halal, yang haram, kan? Qadar makanan yang kita perlu makan, kita perlu ambil, kan? Ada kalanya badan perlu rehat daripada makan,
Makannya tak berhenti kan. Kena rehat juga kan. Contoh bulan Ramadan kita rehat makan perut kita kan. Dan yang tidak Ramadan pun kita boleh rehat daripada perut kita untuk makan. Itu antara Isnin Khamis kan. Contohnya kita puasa Isnin Khamis, puasa di bulan Ramadan. Ni antara petunjuk-petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan kesihatan kan. Lepas tu dari sudut fizikal pula. Jadi latihan-latihan ini, aktiviti ini sedikit sebanyak, banyaklah sebenarnya manfaatnya kepada tubuh badan kita, kepada fizikal kita, kepada mental kita, kepada kerohanian kita. Sudah tentunya ada. Setiap petunjuk ajaran daripada Rasulullah SAW, kita yakin ianya mempunyai hikmah yang sangat tinggi untuk kita amalkan sama-sama. Begitulah juga kita di sekolah kan, di 1000 kan. Tuan-tuan ada puan-puan pun tahulah aktiviti kita ni. Aktiviti yang insya-Allah kita cuba sedaya upaya aktiviti yang seimbang kan. Dunia akhirat seimbang, fizikal, mental seimbang. Kita cuba sedaya upaya berkat daripada sokongan tuan-tuan dan puan-puan kan, yang tak pernah putus-putus memberikan sokongan kepada 1000, kepada anak 1000, kepada guru-guru 1000, kepada kekitangan 1000. Dan kita cuba sedaya upaya untuk menyeimbangkan keadaan ini. Dari sudut fasiliti kita sediakan, padang ada, bola jaring, bola sepak. Boleh lah kan, taklah perfect fasiliti tu yang kita ada kan. Saya pun duk fikir agak kalau boleh kita ada playground. Satu playground yang ada macam dekat taman-taman permainan kan. Ada gelongso, ada buaya. Jadi budak-budak kecil-kecil ni ada darjah 1, darjah 2 ni boleh lepaskan dia punya energi dia tu. Lepaskan energi dia tu. Yalah maklumlah di sekolah daripada pagi sampai petang duduk di sekolah kan. Ada masa-masa dia kena perlu lepaskan energi dia tu kan, supaya kata apa, seimbang dia punya fizikal, mental dia kan. Ini antara prinsip-prinsip Islam yang tidak memisahkan. Dan penulis nyatakan beberapa nas syarak yang membuktikan Islam memberikan penekanan kepada aktiviti sukan dan ketenteraan. Jadi kita bukan sembang kosong. Setiap apa yang kita sebut sudah tentulah ada nasnya, dalilnya. Dan inilah kehidupan kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Hidup ni kita tanya apa Allah Ta'ala nak, apa yang Rasulullah SAW nak daripada kita. Jangan tanya apa yang kita nak. Jadi apa yang Rasulullah SAW nak, apa yang Nabi Allah SWT nak, apa yang Allah Ta'ala mahu, ada Allah Ta'ala sertakan dengan dalil. Yang mana kita boleh baca dalam Al-Quran, kita memahami isi kandungan Al-Quran, memahami isi kandungan hadis-hadis Nabi SAW, sekadar kemampuan kita. Dan kita amalkan. Bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita faham, dan kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan Islam adalah agama Allah Ta'ala yang mementingkan segala persiapan yang diperlukan bagi membawa kemuliaan, kekuatan dan jihad. Allah SWT menyatakan dalam suratul Anfal ayat ke-60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan sediakalah bagi menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia bagi menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Imam Muslim merekodkan dalam kitab Sahih beliau daripada Rasulullah SAW menyatakan, orang mukmin yang kuat dan lebih baik dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Imam At-Tabrani melaporkan dengan isnad yang baik, Rasulullah SAW menjelaskan semua aktiviti yang bukan zikir kepada Allah adalah sia-sia dan lalai ataupun lupa kecuali 4 perkara, iaitu berjalan antara 2 sasaran, yakni memanah, melatih kuda, bermesra dengan isteri dan belajar berenang.
Imam Muslim merekodkan dalam sahih beliau, Rasulullah SAW membacakan penjelasan Allah SWT dalam suratul Anfal ayat 60, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah bagi menentang mereka musuh yang menceroboh segala kekuatan yang dapat kamu sediakan. Kemudian baginda SAW menjelaskan, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutuskan pesanan ini kepada para pemimpin negara. Ajarkanlah anak-anakmu memanah, berenang dan menunggang kuda. Ini antara aktiviti-aktiviti fizikal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan kita pun dekat Seribu pun alhamdulillah kan, pihak JIBG, Jemaah Ibu Bapa dan Guru melalui kelab Al-Fatih kan ada buat aktiviti-aktiviti fizikal antaranya lah kan, di samping yang kita yang sekolah sendiri yang handle kan, memanah tiap minggu mana kan, Dr. Zahiruddin kita lah, orang yang sangat bersungguh-sungguh kan, kita punya pengurusi JIBG sangat bersungguh-sungguh buat memanah kan, sampai kita boleh pergi ke peringkat nasional, wakil negeri kan, aktiviti memanah ni. Anak-anak kita yang ada masa lapang, sampai penuh lah kelab tu, sampai tak larat dah, kita pun tak cukup orang nak handle kelab tersebut. Memanah, lepas tu ada aktiviti fizikal kan, taekwondo, seni mempertahankan diri, di samping olahraga sukan yang kita buat sekali-sekala, kita join kan, MSPP, lepas tu bawah happy kan, hal ehwal pelajar Islam, di peringkat Pulau Pinang lah kan, kita join semua ni, dedahkan anak-anak kita, bagi peluang. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan pun ada juga yang bawa anak-anak pergi join kelab-kelab kat luar kan, bola sepak ada, berenang pun ada kan, pergilah kelas berenang kan. Saya dulu pun ada hantar anak saya pergi kelas berenang dekat Bagan, dekat swimming pool Bagan tu ada kelas berenang. Dekat ni pun ada stadium Jalan Betik, tak pasti ada kelas ke tak, tapi bolehlah kita hujung-hujung minggu bawa anak-anak kita pergi belajar berenang. Ini anjuran Nabi SAW kepada kita, memanah, berenang, mungkin kalau ada siapa yang ada kesempatan berkuda kan. Dan ini adalah satu persiapan persediaan kita. Dan Allah Taala menyebutkan dalam suratul Anfal, surah ni surah tentang peperangan Badar kan. Kalau kita baca ni tak lama dekat Ramadan ni, kat Ramadan ni satu peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan, peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan yang pertama dalam Islam dalam mempertahankan agama Allah SWT. Tapi kalau keadaan orang Islam lemah, fizikal, tak larat, macam mana nak mempertahankan agama dari sudut serangan fizikal kan. Sebelum-sebelum ni kita dah sentuh lah bagaimana ada di sana usaha-usaha serangan dari sudut intelektual, pemikiran. Dan ini ada kalanya akan datang serangan dalam bentuk fizikal. This is reality. Ini yang kita sebut ni tentang reality. Bukan kita nak cari musuh, tetapi reality yang berlaku sekarang ni kan. Jadi kita orang Islam kena bina kekuatan daripada kecil kan. Daripada anak-anak kita kecil ni, kita dedahkan perkara-perkara ini kan. Bila lagi nak dedahkan tentang perkara ini kalau tidak kita ni yang dewasa sebagai ibu bapa yang mempunyai kesedaran, dan kita terangkan, sampaikan kesedaran kita ni kepada anak-anak kita kan, dari sudut apa yang kita sebut pada hari ini, dari sudut persiapan jasmani, kekuatan jasmani. Al-Imam Bukhari dan Muslim merekodkan Rasulullah SAW membenarkan orang-orang Habsyah bermain senjata di masjid baginda yang mulia. Rasulullah SAW juga membenarkan isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan persembahan itu. Ketika mereka asyik bermain, Sayyidina Umar mengutip anak-anak batu dan melontarkan kepada mereka. Rasulullah SAW menghalang perbuatan Umar itu dengan menjelaskan, biarkan mereka wahai Umar, biarkan mereka. Imam Bukhari merekodkan Rasulullah SAW melalui sekumpulan orang Islam yang sedang berlatih memanah. Lalu baginda SAW menyatakan, memanahlah wahai Bani Ismail, kerana dahulu ayahmu seorang pemanah. Memanahlah. Aku bersama Bani Sipolan mendengar penjelasan Rasulullah SAW itu
satu daripada dua kumpulan sedang berlatih berhenti memanah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, mengapa kamu berhenti memanah? Mereka berkata, bagaimana kami mahu memanah sedangkan kamu bersama mereka? Lalu baginda SAW menyatakan, memanahlah aku bersama kamu semua. Imam Ahmad dan Abu Dawud merekodkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berlumba lari denganku dan aku memenangi perlumbaan itu. Begitulah seterusnya aku selalu menang hinggalah apabila badan aku semakin berisi. Baginda SAW masih mengajak aku berlumba lari dan kali ini baginda SAW menang. Lalu baginda SAW menjelaskan ini adalah imbalan kekalahan perlumbaan sebelum ini. Adalah hadis-hadis Nabi SAW ni yang berkongsi kepada kita pagi ni. Sebenarnya banyak orang kata apa, banyak manfaat dia, banyak pedoman yang kita boleh dapat. Tidaklah maksudnya Islam itu tidak seimbang keadaannya. Bahkan ini yang dititik beratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Nabi SAW, beberapa petunjuk daripada Nabi SAW, kan, antara apa yang kita boleh dapat daripada ini, bagaimana Rasulullah SAW melayani isteri dia, kan, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Lumba lari dengan isteri. Ni pun kita pun dah lama tak lumba lari dengan bini ni. Dulu kan kena mulalah lumba lari dengan isteri, kan. Suami isteri try ajak lumba lari, tengok macam mana. Selain daripada boleh untuk kesihatan, boleh mengeratkan tali persaudaraan sesama kita, kan, mengeratkan ukhuwah, mengeratkan hubungan sama kita. Jadi ni beberapa hadis Nabi SAW tentang memanah, kan, tentang bermain senjata. Kemudian Imam Abu Dawud merekodkan daripada Muhammad bin Ali bin Rukanah, katanya Rukanah pernah mengajak Rasulullah SAW bergusti dan baginda SAW berjaya mengalahkan Rukanah. Ni bergusti pula, kan. Ini hebat Rasulullah SAW ini, ahli gusti. Main wrestling, Rasulullah SAW main wrestling boleh, memanah boleh, berkuda boleh, kan, bermain senjata pun boleh. Ada pedang-pedang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat pun macam tu dah juga keadaan mereka, kan. Macam-macam kelebihan-kelebihan yang ada pada sahabat dari sudut fizikal. Kita hari ini cerita tentang fizikal, kan. Dari sudut fizikalnya, bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang yang sangat hebat dalam peperangan, mahir dalam bermain pedang. Dan ada nama-nama pedang-pedang yang dimiliki oleh sahabat-sahabat ni. Kalau kita tengok dalam peristiwa peperangan Badar Al-Kubra, kan, sebelum berperang tu berlaku yang panggil apa, duel, kan, 3 lawan 3. 3 orang daripada tentera muslimin menentang dengan 3 orang dari kalangan tentera musyrikin. Kita boleh tengok, boleh baca cerita ni, sirah ni, tentang bagaimana peristiwa yang berlaku sebelum tercetusnya peperangan Badar antara dua pihak. Jadi sebelum tu 3 lawan 3 tu. Dan 3 orang di kalangan sahabat Nabi SAW, antaranya Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Ali, kan. Antaranya 3 orang tu berjaya menewaskan 1 lawan 1. Menunjukkan kekuatan orang Islam ni sebenarnya perlu dibina. Setiap apa yang berlaku, sirah Rasulullah SAW menjadi petunjuk kepada kita. Apa yang berlaku dalam sirah, kita belajar dalam sirah, kita bukan hanya macam kita baca buku sejarah biasa, tetapi setiap apa yang berlaku dalam sirah, setiap detik, saat yang berlaku dalam sirah Nabi SAW dan para sahabat adalah merupakan petunjuk dan hujah bagi kita dalam menterjemah, mentafsirkan Al-Quran. Inilah tujuan Nabi SAW diutuskan untuk menjadi contoh kepada kita, agar kita menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah SAW bermesra dengan isteri, kan, dia ceritakan ni, lumba lari dengan isterinya. Waktu muda dulu Sayyidina Aisyah menang, tapi bila dah badan dia makin berisi sikit, Rasulullah SAW pula menang,
kan. Ni hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Imam Abu Daud merekodkan ni Rukanah tentang bergusti, wrestling. Uqbah bin Amir melaporkan Rasulullah SAW menjelaskan, lakukan aktiviti memanah dan berkuda, tetapi memanah lebih baik daripada berkuda. Rasulullah SAW mempunyai seekor unta yang diberi nama Adba, yang sangat laju berlari hingga tidak ada unta lain yang mampu memintas unta baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika, seorang Arab Badui datang sambil menunggang unta lain lalu memintas Adba. Berita itu tersebar dalam kalangan orang Islam dan menjadi berat bagi orang Islam. Mereka berkata Adba sudah dikalahkan. Rasulullah SAW menjelaskan, menjadi hak Allah apabila mengangkat sesuatu daripada perkara di dunia ini di atas, dia pasti meletakkan semula di bawah. Biasalah, kalah menang tu. Kan tak mestinya menang sentiasa kan. Kalah menang. Dalam peperangan pun berlaku macam tu juga. Kadang-kadang macam perang Badar menang, perang Uhud mula-mulanya kalah. Kan ada antara perang-perang lain pun macam tu lah juga. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Islam tu begitu juga kitarannya. Ada masanya Islam berada di puncak. Kan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, Islam menguasai 3 suku dunia. Ibarat roda. Sekarang ni, keadaan berlaku sebaliknya. Antara puncanya sebab orang Islam meninggalkan agama Allah SWT. Itu je. Ini sejarah, bukti sejarah. Maksudnya, bila Islam itu diamalkan, Islam itu diterjemahkan dalam kehidupan, Islam itu akan berada di puncaknya. Tapi kalau Islam itu ditinggalkan, manusia, majoriti orang Islam tak peduli ke agama Allah Ta'ala. Majoriti orang Islam buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Majoriti umat Islam meninggalkan Al-Quran, meninggalkan baca Al-Quran, meninggalkan pendidikan Islam. Islam akan jadi duduk berada dalam keadaan yang bawah. Maka Islam itu perlu dikembalikan semula. Perlu diberikan semula kekuatan. Bermula dengan mungkin dengan generasi anak-anak kita ini, yang kita ada kesedaran sikit-sikit ni, kita beri lebih kesedaran kepada anak-anak kita supaya generasi mereka ini akan mengembalikan kegemilangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil membuktikan Islam mensyariatkan kepada umat Islam supaya mengamalkan aktiviti beriadah, latihan jihad seperti bergusti, berlumba lari, berenang, memanah dan berkuda. Hal ini supaya umat Islam sentiasa dalam keadaan bersiap siaga bagi memelihara kemuliaan, kekuatan dan kepimpinan Islam. Selain itu, aktiviti seperti ini penting supaya umat Islam sama ada pada peringkat individu ataupun masyarakat memahami erti kekuatan dan jihad. Aktiviti jasmani ini dituntut bagi melaksanakan perintah Allah SWT seperti dalam surah Al-Anfal ayat 60 dan merealisasikan penjelasan Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang mukmin yang lemah. Kita sedia maklum, apabila musuh-musuh Islam mengetahui umat Islam mempunyai persiapan yang kuat dari aspek ketenteraan, kekuatan badan, keimanan, psikologi dan bersedia pada bila-bila masa untuk berjihad, mereka pasti takut sebelum bertempur di medan perang. Apatah lagi ketika bertembung di medan jihad sebenar, mereka pasti kalah. Inilah yang dinamakan keamanan bersenjata, iaitu umat Islam yang memperjuangkan keamanan tetapi pada yang sama bersiap siaga. Ini juga yang dimaksudkan dengan penjelasan Rasulullah SAW. Aku diberi bantuan daripada Allah dengan mencampakkan rasa takut dalam hati musuh dalam jangka masa perjalanan sebulan sebelum peperangan. Ini perkara ini dibuktikan oleh sirah Nabi SAW. Musyrikin, orang yang memusuhi agama Allah Ta'ala, musyrikin, Yahudi, Nasara, munafikin. Ini antara golongan-golongan yang zaman dulu memusuhi Rasulullah SAW. Zaman sekarang tu pun kitaran cerita dia pun lebih kurang sama juga. Dan mereka ini walaupun nampaknya dari jauh memusuhi Rasulullah SAW, hakikatnya adalah hati ni ada perasaan takut. Takut dengan kekuatan orang Islam. Orang Islam yang kuat dari sudut pemikiran, orang Islam yang kuat dari sudut iman. Ini yang penting, kuat dari sudut iman. Orang Islam yang kuat dari sudut akhlak, orang Islam yang kuat dari sudut ibadah,
dakwah Islam kuat dari sudut jasmani, fizikal. Lebih-lebih lagi lah. Sebab itu benda yang nampak kan, yang nyata. Dinyatakan sebelum ini menjadi kekuatan pendidik bagi memberikan penekanan terhadap pendidikan jasmani. Dan persiapan jihad. Jadi kita ni lah pendidik. Kan, cikgu-cikgu, ibu-ibu, ayah-ayah, ustaz-ustaz, ustaz-ustazah. Ni kita semua ni pendidik lah. Memberikan penekanan terhadap pendidikan jasmani. Galakkan anak-anak. Anak-anak yang nak main bola. Beli bola mereka. Kan. Nak kasut bola, beli bola kasut. Kalau kita ada kelebihan dari sudut kewangan kan. Maknanya kita bagi sokongan. Minat dia ni. Minat main badminton, pergi beli raket badminton. Beli bola badminton. Minat apa, olahraga. Nak berlari, kasut sprint. Kan, nak lari, beli. Minat. Apa lagi, kita bagi sokongan kepada anak-anak kita dari sudut fizikal. Namun persoalannya, adakah ini bermakna mereka boleh terus melakukan aktiviti ini tanpa ada syarat? Batasan ataupun panduan? Ni pun kena tahu juga. Ada panduan daripada Nabi SAW. Bukanlah main ikut dan saja. Kan, berenang, pakai spender, pakai bikini saja. Tak. Kan, nak main, apa dia, batas-batas dia. Inilah keindahan Islam. Setiap benda ada panduan daripada Allah SWT. Inilah yang kita rasa, Masya Allah, Allah Ta'ala ni sangat sayang kepada manusia ni. Setiap apa yang kita buat, Allah Ta'ala ajar kepada kita. Supaya kita buat tu ada batasnya. Tak melampaui batas. Yang mana kita yakin bahawa apabila manusia itu melampaui batasnya, akan membawa kemusnahan. Akan membawa kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Kalau melampaui batas, akan memberi impak kesan yang negatif kepada manusia. Seperti yang kita lihat dalam realiti kehidupan sebenar, sebarang pelibatan anak dan pendidikan jasmani tidak mungkin membuahkan hasil seperti yang dikehendaki, melainkan apabila diamalkan mengikut cara yang digariskan oleh Islam. Berikut nyatakan panduan yang digariskan oleh Islam mengikut aktiviti sukan. Yang pertama, wujudkan keseimbangan. Yang kedua, menjaga batasan-batasan Allah SWT. Yang ketiga, mengikhlaskan niat. Ada 3 perkara panduan yang digariskan oleh Islam dalam melakukan aktiviti sukan ini. Yang pertama, mewujudkan keseimbangan. Seimbang terhadap aktiviti fizikal. Maknanya kena seimbang lah. Waktu main. Tapi bila time waktu semayang, berhenti semayang. Kewajipan semayang kena laksanakan. Jangan main saja. Kan, pagi, petang, siang, malam main bola. Lupa nak semayang. Kewajipan terhadap diri sendiri. Kewajipan menuntut ilmu. Jadi kena balance. Kan, pergi sekolah main. Asal pergi sekolah yang main aja. Kewajipan berdakwah. Kewajipan berbaik-baik kepada ibu bapa. Begitu. Kena seimbang. Wujudkan keseimbangan. Bertepatan dengan konsep keseimbangan diriskan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW memberi pesanan kepada Abdullah bin Amr al-As. Wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya Allah SWT mempunyai hak ke atas kamu. Begitu juga dengan badan dan keluargamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Kena seimbang. Badan kita pun ada hak. Dengan Allah Ta'ala pun ada hak. Dengan ibu bapa pun ada hak. Dengan masyarakat pun ada hak. Jadi kena balancekan keseimbangan. Yang kedua, menjaga batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendidik yang mahu memberikan latihan sukan, jihad dan keteraan kepada anak perlulah memelihara batasan-batasan berikut. Bagi anak lelaki, pakaian perlu menutup aurat, pusat hingga lutut. Anak perempuan pun sama lah juga. Pakaian pun menutup aurat. Tudung. Bukan tak boleh nak bersukan. Aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan semua di atas lutut adalah aurat dan semua di bawah pusat adalah aurat. Ni pun kena pesan jugalah dekat ibu-ibu, ayah-ayah ni pun kan, kena bagi tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak. Kan, kat rumah tu pun jaga aurat juga. Kan, kepada anak-anak kita sebagai satu latihan tarbiyah. Kan. Pandai-pandailah kan. Kita pun nak tegur pun dah dewasa kan. Jadi ini batasan-batasan yang Allah Taala
Rasulullah SAW ajar kepada kita. Kan Al-Hakim merekodkan daripada Rasulullah SAW yang menjelaskan antara pusat dan lutut adalah aurat. Melaporkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah SAW menjelaskan, jangan kamu menampakkan kedua-dua pahamu dan jangan kamu melihat paha orang lain, orang hidup maupun paha orang mati. Paha orang mati pun tak boleh tengok, apatah lagi paha orang hidup, kan. Imam Bukhari merekodkan dalam kitab tarikh beliau, Imam Ahmad dan Hakim melaporkan Muhammad bin Jahshim mengatakan Rasulullah SAW berjalan berdekatan dengan Muammar dalam keadaan pahanya terdedah. Lalu baginda SAW menjelaskan, wahai Muammar, tutuplah kedua belah pahamu kerana paha adalah aurat. Abdullah bin Aqamah melaporkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan lutut adalah sebahagian daripada aurat. Jadi kita sebagai jurulatih, sebagai ibu, sebagai ayah, pesan anak tutup aurat. Tutup aurat, abang tutup aurat, kakak tutup aurat, kan. Kadang-kadang persoalan aurat ni diambil mudah oleh kita, kan. Kadang-kadang dalam majlis-majlis, kan, free hair, jadi benda-benda ni kita kena saling ingat mengingatkanlah antara kita, kan. Aurat ni penting. Ia tanda kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Tanda kita ni sebagai hamba. Kita kena ingat kita hidup dunia ni sebagai hamba. Hamba-hamba ni sebenarnya kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, melainkan ikut saja. Lainlah dengan pekerja, majikan dengan pekerja, tuan dengan hamba, lain. Kan, majikan dengan pekerja, dia boleh menyatakan ketidakpuashatian dia, pekerja boleh menyatakan ketidakpuashatian kepada majikan. Kalau tak setuju majikan, boleh letak jawatan, berhenti, pergi cari majikan lain. Tapi hamba tidak ada persoalan. Tak boleh nak persoalkan kenapa begitu, kenapa begini. Dan hakikatnya kita ini adalah hamba Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala suruh, buatlah saja, kan. Yang kedua, aktiviti suka perlu ada ke tempat yang tidak mencurigakan. Tengok tempat-tempat yang elok, tempat-tempat yang baik, yang tidak mencemarkan maruah agama, maruah diri sendiri, kan. Kalau berenang pula, aktiviti swimming pool tu, janganlah bercampur lelaki perempuan. Tempat-tempat yang kita carilah tempat-tempat yang boleh eksklusif. Ada tempat-tempat yang eksklusif untuk perempuan saja, kan. Cari tempat yang kalau nak perempuan lah, nak belajar berenang, yang boleh menjaga nama baik kita, maruah kita. Yang ketiga, pertandingan sukan yang dicuburi tidak diharamkan oleh syarak. Ada yang kaedah-kaedah tertentu dalam Islam yang kadang-kadang kita lupa, kita lalai, kita tak ambil berat. Contohnya pertandingan, kan. Pertandingan, kalau kata ambil yuran, ambil yuran daripada pertandingan tersebut, jadi pastikan hadiah bukan diambil daripada kutipan yuran tersebut. Kalau buat macam tu, dia jatuh di bawah kategori judi. Kalau nak buat pertandingan, yuran pertandingan tu guna untuk kos pentadbiran sebagainya. Nak bagi hadiah, ambil sumbangan daripada lain. Sumbangan daripada YB ke, sumbangan daripada orang tu, sumbangan daripada orang ni. Ambil itu untuk guna sebagai hadiah. Ni ada penjelasan hukum syarak. Di pertandingan ni, hadiah tidak haram, sekiranya memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, pertandingan itu diadakan bagi tujuan mempersiapkan diri untuk berjihad seperti berlumba unta, berlumba kuda, memanah dan sebagainya. Yang kedua, hadiah pertandingan dibenarkan adalah pemberian atau hadiah yang disumbangkan oleh individu yang tidak terlibat dalam perlumbaan ataupun seorang daripada pelumba sahaja. Sekiranya pemberian itu disumbangkan daripada kedua-duanya atas dasar pemenang akan menerima kedua-dua hadiah itu, maka itu adalah pertaruhan yang dilarang. Kalau ada orang bertanding, dia letak bagi duit, lepas tu siapa menang dapat duit tu, itu tak boleh. Dan ia adalah satu dosa ini pertandingan. Sekiranya yang menyumbangkan hadiah itu adalah pihak ketiga, orang ketiga, orang tak main, tak join sukan tu, pertandingan tu, seperti kepimpinan negara, kementerian, sekolah atau persatuan, maka hadiah itu diharuskan menurut syarak kerana tidak mengandungi unsur judi. Ini kena jaga. Harus.
Okey, yang ketiga, akhir sekali, tadi saya sebut ada 3 kan. Apa dia tu? Panduan yang digariskan oleh Islam dalam melakukan aktiviti sukan. Yang pertama, mewujudkan keseimbangan. Yang kedua, menjaga batas-batas Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengikhlaskan niat. Dalam memberikan pendidikan jasmani kepada anak, pendidik perlu mengingatkan anak-anak latihan sukan adalah untuk menguatkan dan menyihatkan badan serta menyemarakkan semangat jihad. Lillahi Ta'ala. Ikhlaskan niat. Memang kita ni dituntut tu. Buat apa saja pun memang kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Termasuklah juga dalam pendidikan jasmani. Dalam aktiviti-aktiviti sukan, kita buat niat kerana Allah Ta'ala. Bila kita buat tu niat kerana Allah Ta'ala, apa saja yang kita buat, kita akan beroleh pahala. Pergi jogging. Jogging. Sebab niat nak untuk kesihatan. Dapat pahala di sisi Allah SWT. InsyaAllah setiap apa yang kita buat itu akan dikira, diganjarkan pahala oleh Allah SWT kepada kita. Niat untuk melatih badan jadi kuat dan mempersiapkan diri untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang kita buat tu tidak sia-sia. Main bola tidak sia-sia kerana kita niat untuk kerana Allah Ta'ala. Nanti aku sihat, aku boleh buat kerja dakwah, aku sihat, aku boleh mempertahankan agama sekiranya dikacau, diganggu dan sebagainya. Semualah, bukannya sahaja sukan, semua yang kita buat, aktiviti yang kita buat, semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah lebih kurang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Dan insya-Allah semoga perkongsian kita pada pagi ini, yang saya sekarang bersiaran udara dari Kampung Laklok, Besut, Terengganu, dan insya-Allah ada kesempatan kita jumpa minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada diri saya, memberi keberkatan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, kepada keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Semoga keluarga tuan-tuan ni cuti sekolah ni manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, dengan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan keluarga kita kan. Rancanglah kan cuti ni, janganlah biar anak-anak duduk rumah aja kan. Kesian mereka kan, cuti sekolah lama 4 minggu, sebulan, kat sebulan. Aktiviti tuan-tuan puan-puan mesyuarat lah kan. Suami isteri mesyuarat ni, kita nak buat aktiviti apa ni, tanya anak-anak, nak mesyuarat kita nak buat aktiviti apa, nak pergi mana kan, ikut sekadar kemampuan kita lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan cuti ni cuti yang bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semua. Mohon ampun dan maaf ada salah bicara tutur kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.